dengan kuliah yang berikutnya dalam kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan teruskan dengan membaca perkara yang ke-40. Jadi sama-sama kita lihat perkara yang ke-40 dan insyaAllah kita akan baca beberapa perkara, ya, 40 dan seterusnya. Kita lihat perkara yang ke-40. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, mengusap atau menyapu khuf, ya, bukan boot, stokin kulit, ya, atau alas kaki kulit, ya. Mengusap atau menyapu khuf termasuk bahagian daripada sunnah, ya. Ringkas je. Seterusnya 41, perkara 41, mengqasar salat ketika bermusafir termasuk sunnah, ya. 42, puasa ketika dalam keadaan bermusafir. Barang siapa yang ingin berpuasa dibolehkan, dan barang siapa yang ingin berbuka dibolehkan. 43, tidak mengapa solat memakai celana tu, saya ingat tukar seluar, ya. Memakai seluar, lagi jelas, ya. Baik, kita lihat perkara 40 tadi tentang menyapu atas khuf. Imam Al-Barbahari menjelaskan bahawa ini juga termasuk dalam sunnah, ya. Barangkali kita tertanya-tanya, kenapa pula Imam Al-Barbahari menyebut tentang masalah menyapu khuf ni, ya. Sedangkan yang kita faham, kitab Syarh Sunnah ni dia membicarakan tentang perkara asas-asas, ya, dalam agama, atau perkara manhaj, prinsip, ya, yang mana dia membabitkan tentang perkara-perkara usul atau perkara akidah, ya, kepercayaan. Kenapa pula masalah menyapu khuf disebut di dalam kitab ini, sedangkan menyapu atas khuf ni dia adalah masalah fiqh, ya, perkara fiqh. Apa yang dapat kita katakan, ya, pertamanya, hakikatnya apa yang nak disebutkan oleh Imam Al-Barbahari bahawa menyapu khuf ni dia nak tegaskan bahawa dia juga termasuk dalam apa yang diajar dalam agama, ya. Menyapu khuf termasuk dalam ajaran agama, ya. Dengan erti kata, kita tidak boleh menolak tentang pensyariatan menyapu atas khuf. Dalam hal ini kita boleh lihat kewajaran penegasan tentang hal ini, memandangkan memang kalau kita lihat masyarakat pada hari ini pun dalam masalah menyapu khuf ni, berapa kerat, berapa ramai yang mempraktikkan. Kalau ini disebutkan Imam Al-Barbahari memberi kepada kita gambaran bahawa kalau zaman dahulu pun ada yang mempertikaikan tentang menyapu atas khuf, kita mendapati bahawa memang pada zaman sekarang memang, ya, yang mempertikaikan tu ramai, ya. Maka masalah menyapu atas khuf adalah sebahagian daripada agama. Satu. Yang kedua, kita kena faham, ini juga kadang-kadang mungkin ramai yang salah faham. Kita dengar, ya. Apa juga yang diajar di dalam agama, tak kira kalau masalah akidah, kalau akidah jelas, atau hal fiqh, hal ibadah, atau masalah akhlak pun, sebenarnya kesemua aspek-aspek agama ini secara langsung atau tidak dia membabitkan akidah. Contoh, solat. Sebenarnya solat dia membabitkan hal akidah juga sebenarnya. Bagaimana? Mungkin ramai yang tak sedar, ramai yang kadang-kadang salah faham.
bahawa bukan sahaja perkara akidah dia membabitkan akidah, tapi nak kata lebih daripada itu, bahkan benda ibadah pun, solat misalnya, dia membabitkan akidah. Bagaimana? Dia memerlukan kepada kepercayaan terlebih dahulu sebelum kita nak amalkan. Betul tak tidak? Kalau orang tu dia nak solat, boleh tak dia solat tanpa dia percaya bahawa solat tu misalnya sebahagian daripada syariat? Boleh tak dia solat atas dasar dia nak solat je? Atau puasa, kita melihat ni satu puasa ni satu contoh yang baik. Kadang-kadang kita lihat orang kafir, dia puasa juga, tapi apakah puasa dia boleh kita terima? Kadang-kadang ramai orang bukan Islam, dia nak sama-sama dengan orang Islam. Bulan Ramadan dihormat orang Islam, dia nak puasa juga. Kadang-kadang ada sebahagian orang Islam, bangga, bagus dia ni, dia puasa lapar je. Kenapa? Kerana tidak ada akidah, kerana dia tidak percaya apa yang dibuat tu. Maka begitu juga dalam masalah solat. Sekiranya ini kita ambil, kita cuit perhatian, kalau orang itu solat tanpa dia percaya bahawa solat itu wajib, tanpa dia percaya bahawa ini adalah satu yang dituntut oleh agama, satu yang diajar oleh Rasulullah dan suruh kita buat, dia solat sebab contoh mak bapak dia suruh buat, agak-agak solat dia terima atau tidak? Tak diterima. Kerana apa? Tak ada ikhlas. Ikhlas ni apa ni? Dia membabitkan akidah kan? Ikhlas ni hati kan? Ikhlas ni membabitkan apa? Kepercayaan kan kepada Allah. Kita melakukan sesuatu kerana Allah. Itu akidah. Ya. Begitu juga kalau perempuan pakai tudung. Banyak kita dengar kan? Contoh artis-artis berhijrah, dia pakai tudung. Tapi kadang-kadang ada yang pakai tudung kerana masyarakat. Nanti masyarakat kata apa? Jelas di situ dia tidak akan dapat pahala. Ya. Mungkin dia selamat daripada dosa, tapi dari sudut pahala tu dia tak dapat. Nampak? Nak mengatakan bahawa agama, ya, merangkumi aspek ibadah, muamalah, akhlak, dia semua dikembali kepada akidah, kepercayaan dahulu. Ya, seorang itu perlu percaya, memahami apa yang dia buat, baru datang pelaksanaan. Ya, maka begitu juga dengan masalah khuf. Bila kita sapu khuf, dia ada kepercayaan bahawa kita percayai bahawa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ini suatu yang dibolehkan oleh agama, ia satu kelonggaran, ya, dan ini adalah kepercayaan, ya. Maka barang siapa yang menafikan keharusan untuk kita menyapu atas khuf, dia telah menyelisihi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia membabitkan akidah, ya, dia membabitkan urusan akidah, tak semena-mena, ya, tanpa kita sedar. Orang yang menafikan sapu khuf, ternyata dia menyelisihi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kepercayaan dia bahawa tak boleh sapu atau khuf, itu adalah satu kepercayaan yang batil, ya. Kerana menyapu di atas khuf seperti mana menyapu di atas stokin pada zaman kita sekarang, seperti mana menyapu atas kasut, tak kira kasut macam mana, made in China ke, made in mana ke, seperti mana bahkan menyapu atas slipper. Ini lagi mungkin ramai orang tak dengar, ya, sedangkan dia telah sabit dalam sunnah Nabi SAW, ya. Kesemua ini termasuk dalam apa yang dibolehkan oleh agama, ya. Maka menyapu di atas khuf atau yang seumpamanya adalah sunnah, satu yang dibolehkan atau satu yang dianjurkan, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Allah suka jika hambanya mendatangi rukhsah, mendatangi kelonggaran yang diberikan. Ya, Allah suka kalau kita ambil kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh agama. Sebagaimana Allah benci hambanya mendatangi maksiat, maka maksiat Allah benci. Adapun rukhsah, kelonggaran, Allah suka kita mengambil rukhsah, ya, kita melakukan rukhsah, kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama, ya. Maka telah sabit bahawa Rasulullah
seperti mana dalam hadis yang sahih daripada Imam Ahmad, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'ala al-jawrabain wan na'lain, bahawa Nabi mengambil wuduk dan apabila sampai ke kaki, Nabi menyapu di atas alas kaki kainnya, kalau zaman sekarang stokin, wan na'lain, alas kaki slipernya. Telah sabit bahawa Nabi sapu di atas alas kaki kain, bukan sahaja khuf kulit, ya. Telah juga sabit Nabi sapu di atas alas kaki kain dan juga slipper, ya. Kalau khuf pada zaman Rasulullah dulu, dia ibarat kasut. Na'lain ibarat slipper atau sandal kita pada hari ini. Ini semua kemudahan yang diberikan kepada kita oleh agama. Ternyata kalau kita lihat kemudahan yang diberikan oleh syarak untuk kita menyapu di atas alas kaki, tak kira apa juga bentuk alas kaki, kasut atau slipper, diingkari oleh sebahagian daripada kelompok-kelompok, ya, seperti Syiah, ya, orang-orang Syiah atau orang-orang Rafidah, ya. Mereka mengingkari menyapu atas khuf, ya, atau menyapu atas kasut dan stokin. Begitu juga sebahagian daripada orang-orang Khawarij, ya, kelompok Khawarij, dan juga sebahagian daripada kelompok Mu'tazilah, orang-orang yang mendahulukan akal fikiran, ya. Sebahagian mereka mengingkari menyapu di atas khuf ini, ya. Bagi mereka seorang itu wajib dia basuh kaki. Ini masalah menyapu atas khuf ni adalah masalah ketika wuduk, kan, ketika ambil wuduk, ya. Itu datang kelonggaran untuk kita sapu khuf atau sapu kasut atau stokin atau slipper, ya. Jadi kelompok yang mengingkari tadi tu, dia orang kata apa? Bila sampai kaki ketika wuduk wajib basuh. Dia kata tak boleh, tak ada alternatif, tak ada kemudahan, wajib basuh kaki. Mereka kembali dengan asal, itu hukum asal, ya. Baik, sedangkan kita lihat sunnah Nabi memberikan kemudahan kepada kita ketika wuduk dan ketika menyapu, ya, atau ketika nak basuh kaki itu, ya. Baik, perkara 41, mengqasar salat ketika musafir juga sunnah, ya. Dalam masalah salat ketika bermusafir pun kita lihat kelonggaran-kelonggaran syariat Islam, dia bersifat mudah memudahkan. Dia bersifat memberi kelonggaran ketika mana seseorang itu jadi berdepan dengan susah, ya. Bila ada kesusahan, kita lihat syariat Islam sentiasa sedaya upaya bagi kemudahan, ya. Begitu juga ketika musafir, kerana kebiasaannya bermusafir itu adalah satu yang susah, ya. Beza orang yang duduk rumah dengan orang yang musafir, ya, orang yang bermukim atau orang yang musafir. Maka kita lihat syarak memberi kemudahan untuk kita qasar atau pendekkan solat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, qasar ini dia membabitkan solat 4 rakaat secara khasnya, ya. Kalau solat 3 rakaat, solat maghrib tidak ada qasar, ya. Kalau solat subuh 2 rakaat tidak ada qasar, ya. Maka hanya solat 4 rakaat dibolehkan, ya, untuk qasar jadi 2, ya, jadi 2 rakaat. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kelonggaran qasar itu dianggap sebagai satu sedekah, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah kata, ia adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Maka terima sedekahnya. Allah bagi sedekah, jangan kita kata no thank you. Allah dah bagi, jangan kita nak bersikap takabur, kita nak bersikap sombong, tinggi diri. Oh, kata oh tak apa, saya cukup, saya tak perlu kepada nikmat dan rahmatmu wahai Allah. Jangan. Itu jelas satu sikap sombong, takabur yang tidak patut pada seorang Muslim, ya. Maka bila Allah dah bagi, ambil, bahkan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qasar itu satu yang diberi, ya. Maka bila kita musafir, seperti mana Rasulullah, ya, Rasulullah ketika musafir, Rasulullah tak pernah solat 4 rakaat sempurna.
Rasulullah bermusafir, Rasulullah sentiasa qasar, ya, bila musafir. 4 rakaat, Rasulullah solat 2 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isyak, ya. Maka kerana itu pendapat yang rajih dalam hal ini ialah bila musafir wajib kita qasar. Siapa yang ketika musafir dia, walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat yang kuat wajib orang itu qasar. Barang siapa yang solat sempurna, dia tetap solat 4 rakaat, dia tidak qasar, sedangkan dia boleh qasar, dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak naklah kata sampai haram, ya, kerana hukum haram tu berat, tapi paling tidaknya dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Perkara 42, puasa ketika musafir. Ini juga rukhsah, ya. Ketika musafir rukhsah. Kalau kita kalau puasa Ramadan lah secara khasnya, ya, kita bermusafir, kita balik kampung nak dekat hari raya misalnya, ya, sama ada kita nak puasa atau kita nak berbuka terpulang kepada kita. Sama ada perjalanan tu susah, ya, sukar untuk kita, atau perjalanan tu selesa dan senang, kita tetap ada pilihan, kita ada syarak, tetap ada bagi kemudahan, sama ada nak buka ataupun tetap terus berpuasa, ya, kita ada pilihan. Maka akhirnya orang yang puasa boleh, ya, dia tidak dianggap sebagai orang yang melampau ke apa. Seperti mana orang yang berbuka, ya, ketika dia bermusafir, dia tak puasa, tidak dianggap sebagai orang yang malas atau orang yang lalai atau sambil lewa, ya, di dalam berpuasa, ya. Kedua-duanya dibolehkan, ada pilihan, ya. Baik, tinggal lagi mana yang afdal. Mana yang afdal tu bergantung kepada individu. Barangkali lebih afdal dia puasa, atau barangkali lebih afdal dia berbuka, ya, bergantung kepada individu tu, ya. Kalau susah dia nak ganti nanti, kalau dia buka nanti dia susah nak ganti, maka afdal bagi dia puasa, kan. Takut nanti lepas dah hari raya nanti dia nak puasa balik, tengok semua orang buka je, susah, kan. Memang itu satu benda yang kita rasa, kan. Maka afdal kita puasa kalau kita boleh tahan, kalau tak mudarat. Kalau mudarat je bila kita puasa sampai dah nak setengah mati, musafir naik kereta api ke apa ke, naik bas nak setengah mati, ini wajib dibuka. Sila hari bulan kan mati kawan tu, kan. Kan masuk hospital naya, kan. Jadi kalau dah mudarat macam tu, wajib dibuka, wajib dia berbuka, minum dan makan, ya. Baik. Perkara yang ke 43 yang kita baca tadi, ya, tidak mengapa salat memakai seluar. Ini mungkin pun kadang-kadang kita muskil, kenapa, ya, kenapa Imam Al-Barbahari sebut solat pakai seluar. Ini pun mungkin dibahaskan oleh para ulama dulu, ya, tentang boleh ke salat pakai seluar, ya. Nak mengatakan bahawa apa yang disebut oleh Imam Al-Barbahari, dia seakan-akan memberi kepada kita kefahaman bahawa ada orang yang mengingkar perbuatan orang yang salat pakai seluar, ya. Seluar tu sebenarnya bahasa Arab, ya. Seluar bahasa Arab serwal, ya, serwal, ya. Serwal tu apa? Seluar ni yang kita pakai ni, ya. Cuma jangan salah faham. Yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan dengan perkataan serwal dalam bahasa Arab yang dipakai oleh orang Islam dulu, ya, dia serwal atau seluar yang berbentuk longgar, bukan ketat-ketat, ya. Kalau jenis yang ketat-ketat tu, itu tak menepati, ya, spesifikasi, ya. Kerana ketat sini ketat sana, ya, itu tak menepati spesifikasi. Seluar seperti mana pakaian secara amnya perlu bersifat longgar, perlu bersifat tak boleh tembus, ya, tak boleh bersifat jarang, ya, dan perlu menutup seluruh bahagian aurat tu, ya. Jadi kalau lelaki daripada pusat sehingga ke lutut, maka itu bahagian aurat yang perlu ditutup,
bahagian seluar yang perlu menutup bahagian aurat, ya. Cuma tinggal lagi, ya, bila Imam Al-Barbahari kata tidak mengapa pakai seluar, ya, kadang-kadang boleh mengelirukan kita, adakah ni maksudnya kalau orang tu solat pakai seluar je, atas ni tak ada benda, ya, pakai sarung je, ya, seluar pendek setengah, 3/4, 3 suku, atas ni tak ada apa-apa, dia Tarzan, ya. Boleh atau tidak, ya. Di sini kalau kita lihat jumhur, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka kata boleh, ya. Satu mungkin kita nampak sebahagian mungkin kalau kat rumah senang, dia pakai sarung je kan, dia pakai sarung je. Kita lihat jumhur kata boleh, ya. Tetapi itulah bila kita perinci, kita masuk masalah perincian, sebenarnya ada riwayat menyuruh supaya menutup, bukan, ada riwayat kata satu bahu, ada riwayat kata kedua-dua bahu, ya. Bahkan dalam Bukhari dan Muslim. Maka akhirnya kita kena raikan riwayat ni, menyuruh supaya jangan seorang kamu solat dalam satu kain, ya, sementara tidak ada sedikit pun bahagian daripada kain itu di atas kedua bahu. Solat dalam satu kain ni maknanya disarung macam tu je, macam berkemban lah, ya, kemban kat pusat atau sampai kat perut, kat mana, kat atas ni tak ada benda, ya. Rasulullah kata jangan seorang kamu solat macam tu, kena tutup kedua bahu. Jadi riwayat ni kita kena raikan lah, ya. Kalau kita lihat Imam Ibn Hazm sehingga kata kalau siapa yang solat tak tutup bahu, batal solat dia, ya, sampai begitu. Tetapi kalau kita lihat, ya, sebenarnya kita nak kata batal tu, ya, tidak ada riwayat yang sampai kata macam tu. Maka akhirnya kita kata, ya, menutup kedua bahu wajib, ya, wajib tutup kedua bahu. Tapi kalau tak, berdosa. Solat tetap sah tetapi berdosa. Menutup kedua bahu wajib dalam solat. Kalau tidak tutup, solat tetap sah walaupun tetapi dalam masa yang sama, ya, orang itu berdosa, ya. Ini kerana kalau kita lihat ketika solat secara khasnya, ya, apa yang perlu ditutup bukan sahaja aurat, sebenarnya lebih daripada itu, ya. Berdasarkan riwayat yang kita baca tadi tentang masalah perlu tutup kedua bahu dalam Bukhari dan Muslim, dan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak-anak Adam, bawalah kecantikan-kecantikan kamu ke masjid. Kecantikan di sini adalah, yang dimaksudkan ialah pakaian itu. Pakai pakaian cantik, bukan itu saja, pakaian yang paling lengkap, ya, paling, orang kata apa, paling representable, apa sebenarnya kita apa, presentable apa tuan, boleh jumpa orang lah, pakaian elok lah, ya, elok boleh keluar, ya, jangan pakai macam tu je, ya. Jadi itu kalau orang yang solat pakai seluar macam tu tapi atas ni terbuka, ya, lalu dia kata oh yang wajib tutup aurat, kefahaman orang ni tak tepat, ya. Dalam solat bukan sahaja kena tutup aurat, lebih daripada itu, ya. Kita kena solat dalam keadaan dengan berpakaian dengan sebaik-baik pakaian bahkan yang paling cantik, kerana kita sedang menghadap Allah. Kalau kita nak pergi jumpa kawan, nak pergi ke shopping ke, nak pergi ke kedai, kita boleh pakai pakaian cantik, elok, ya, sebab nak jumpa orang. Ini kan pula nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu maksud surah Al-A'raf ayat yang ke-31 tadi, ya. Ini bagi lelaki, ya. Adapun bagi perempuan, insya-Allah kita sini maklum bahawa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya, ya. Kalau seluar lah, tapi kena longgar, ya, dan bersifat bersifat tidak jarang, ya, dan seluruh tubuhnya, ya, kena tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Baik, saya ingat cukup lah, ya, sampai itu. Kalau ada sebarang pertanyaan, dengan
sepatu kos ni. Ya. Contoh kalau saya saya pakai slipper tak ni. Lepas tu saya nak pada duduk di masjid tu, maka adakah tak perlu saya basuh kaki tak cukup dengan sapu saja? Sapu selipar saja. Pertamanya kita kena ingat dalam masalah sapu khuf, kasut atau slipper ni dia ada perincian dia, ya. Iaitu syarat dia apa? Bila kita pakai kasut, slipper atau stokin tu, kita kena pakai dalam keadaan ada wuduk sempurna. Maknanya kita dah basuh kaki kita macam wuduk biasa sebelum kita pakai kasut dan slipper. Jadi lepas kita dah pakai, selepas tu kalau terbatal, sedangkan kita dah pakai kasut, tak perlu kita nak tanggal kasut atau slipper atau stokin tu. Tak perlu. Cukup kita sapu saja. Sapu pun sapu bahagian atas je, bukan semua, ya. Itu dia perincian dia. Jadi sebenarnya bila kita pergi ke masjid, kadang-kadang tempat wuduk yang jenis dia sekali dengan tandas, ya. Kadang-kadang dibagi terompah, kan. Sebenarnya kita boleh masuk dengan slipper kita saja atau kasut kita. Tak perlu kita nak tanggalkan slipper kita tu, ya. Tak perlu nak pakai terompah, ya. Nak kena tukar pula. Ya, ada upacara menukar alas kaki daripada kasut, slipper kepada terompah. Kenapa terompah? Dia ada dia punya alasan kat belakang tu sebenarnya. Kenapa bagi terompah? Bagilah kasut Crocs ke rock apa panggil, kan? Rock apalah. Crocs. Kenapa terompah? Jadi akhirnya sebenarnya syarak bagi mudah. Kita masuk, kalau kita melihat bahawa kawasan tu basah, kan, kita pakai kasut. Kalau pakai stokin, nak tanggalkan satu kerja. Bahkan syarak dah bagi mudah. Tapi itulah dia, masyarakat kerana tak faham. Dia sanggup kena ada tempat duduk, ya. Sampai kat masjid kena ada tempat duduk untuk nak buka kasut. Syarat dah bagi mudah dah, ya. Kalau nak solat dengan kasut-kasut sekali pun boleh, kan. Tapi yalah, kalau ada kapet tu kita faham lah, ya. Tapi bila nak ambil wuduk tu, ya, tak perlu nak ditanggal. Slipper pun tak perlu nak tanggal, ya. Kadang-kadang kita, tempat wuduk yang jenis tak ada tempat wuduk special, kan, pun kita kata sebenarnya tak perlu nak ada tempat wuduk special. Tempat wuduk special macam mana? Dia punya pipe bawah dia turun terus, kan. Tak ada sinki. Kalau sinki kan susah nak angkat kaki. Syarat bagi tak ada masalah. Sinki ke, pipe ke, nak cedok ke, semua boleh. Subhanallah, seorang Muslim tu dia survivor. Seorang Muslim tu dia boleh hidup kat mana-mana. Ni nak ambil wuduk macam mana pun tak ada masalah. Kadang-kadang orang yang datang, ada tempat wuduk tak? Tak payah semua tu. InsyaAllah botol air macam ni pun dia boleh wuduk, kan? Tak ada masalah. Nak kata ini kalau dia faham. Tapi kalau tak faham, itulah dia. Ada tempat wuduk ke? Ada terompah ke? Ada ke? Kan? Jadi kalau sinki tu, tak perlu nak tanggalkan selipar. Ini kalau pakai selipar lah. Kalau pakai kasut lagi parah. Kalau pakai kasut, tak perlu nak tanggal kasut. Lepas tu nak kena buat special acrobat, kan? Nak kena angkat, nak kena buat gerakan-gerakan yang bahaya untuk kesihatan dan keluarga, kan? Tak perlu nak angkat kaki kat sana tu, kan? Jatuh, singgi-singgi tu runtuh, kan? Tak perlu nak buat. Jadi ambil sapu atas, kalau ada stokin, kasut-kasut, atas selipar, sapu atas selipar. Ada sandal, sapu atas sandal, bahagian atas saja. Nampak? Ini kalau siapa yang buat ni tak tahu dia nanti kena panggil apa. Tak ada orang kata guna Wahabi. Kesian Syekh Muhammad bin Wahab. Dia tak ada pun bahaskan benda ni. Syekh Muhammad bin Wahab dia cerita pasal akidah, kan. Tapi dia sampai semua bab fiqh, muamalah semua lain sikit Wahabi. Kesian Syekh Muhammad bin Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak pahala dia dapat gara-gara orang apa? Orang tuhmah dia. Ya, tak pasal-pasal. Jadi itu dia. Kita kena ada kefahaman. Jadi sapu saja, ya. InsyaAllah. Batal wuduk tu kalau
buang air pun still boleh benda yang sama. Batal tu sebab pergi buang air ke. Ya. And then sapu tu kena basah ke atau lembab je pun tak. Dia macam ni. Bila kita dah pakai kasut atau slipper, lalu ketika kita memakainya, kita batal wuduk, maka kita boleh sapu je. Jangan salah faham. Jangan ketika terbatal kita tak pakai. Maknanya kita dah pakai, lepas tu kita tanggal, lepas tu betul batal. Double trouble. Dah lah tanggal, lepas tu terbatal. Kalau dah batal, kita kena ambil wuduk. Tak boleh dah terbatal, lepas tu kita pakai balik, kita nak sapu. Boleh insya-Allah? Ya? Boleh. Macam Yang batal tadi tu sebab pergi buang air. tak kisah. Semua. Kecuali yang hadas besar lah. Ya. Kalau hadas besar, dia kena kena mandi. Ya, kalau hadas besar kena mandi. Ya, tak boleh nak sapu je. Boleh ya, insya-Allah. Okey. Bila sapu saja, jangan basahkan. Ya, jangan kasut tu jangan dikuyupkan, sapu je bahagian atas saja. Ni kaki kita lah, kita sapu atas je. Ya. Atas saja, sapu je. Lalu je tangan. Ya. Tapi sebelum tu kita kena ambil wuduk dulu kan? Yalah, itu yang kita dah sebut tadi, kena ambil wuduk sempurna. Bila sebelum pakai kasut, sandal, stokin, kita wuduk sempurna. Wuduk sempurna maknanya daripada mula dengan wajah sampai kaki kita dah basuh, baru boleh pakai. Lepas tu kalau terbatal, kita nak ulang balik wuduk, kita tak perlu tanggal, sapu je. Slipper yang keluarkan already, Janganlah tanggalkan slipper tu. Ya. tu di masjid juga tanggal. Tak, ini cerita pasal ambil wuduk. Ketika ambil wuduk. Ya. Kita andaikan, ya. Saya tak nafi, kadang-kadang kita keliru sikit. Kita dah ambil wuduk sempurna. Kita pakai slipper. Kita bagi ambil yang paling simple. Kita pakai slipper. Dalam perjalanan kita ke surau, ke masjid, kita pakai slipper ni, terbatal. Apa kita nak buat? Kita ambil wuduk, tak payah nak tanggal slipper. Kalau nak tanggal boleh, tapi tak perlu kita nak kata. Nak bagi senang ni. Lagi-lagi kalau tak ada tempat wuduk, ada sinki je, kan? Tak perlu nak angkat kaki. Ambil tangan, basahkan, tunduk dengan slipper ni, kita sapu je. Okey. Tadi dah batal kan? Sekarang kita nak ambil wuduk kan? Jadi bila sampai kat kaki tengah pakai slipper, kita sapu je. Lepas tu kita pergi keluar, kita pergi dewan solat, tanggalkan slipper. Boleh, tak ada masalah. Menanggal kasut atau stokin atau slipper itu tidak membatalkan wuduk kita. Boleh? Ya. Kadang-kadang yang membatalkan wuduk kita adalah benda-benda yang kita sedia maklum. Buang air besar, buang air kecil, keluar angin, itu batal. Tapi menanggalkan kasut, slipper, stokin tak membatalkan wuduk. Ya. Ya, di sini ada pertanyaan. Kita musafir dari KL ke Ipoh, rumah anak. Apakah kita wajib qasar juga dan berapa hari tempoh qasarnya? Begitu juga anak tinggal jauh, balik ke rumah ibu bapa. Sendiri wajibkah ia qasar? Tetapi ia berada di rumah ibu bapa sendiri, cuma bekerja jauh dari rumah ibu bapa. Okey. Apa yang saya faham ialah kalau kita musafir sahaja, kita qasar. Ya. Tak kira lah, kalau KL Ipoh tu qasar lah tu. Ya, KL Ipoh. Sampai Ipoh, bahkan dalam perjalanan tu, keluar je daripada KL, kita dah qasar. Ya. Sampai ke Ipoh, kalau itu bukan tempat kita tinggal, itu bukan kita mukim, itu kampung kita. Dulu kita kecil-kecil, kita tinggal kat situ. Tapi sekarang kita dah tinggal Kuala Lumpur, kita kerja kat Kuala Lumpur, kita tak tinggal kat Ipoh tu. Itu kampung kita, ya. Itu kampung mak bapak kita, ya. Tapi itu bukan tempat kita mukim. Okey. Jadi kita sampai kat rumah mak bapak kita sampai kat Ipoh mana ke, kita musafir lagi sebenarnya. Ya. Selama mana kita musafir apa artinya? Maknanya orang tu tak ada niat nak tinggal kat situ. Dia tak ada niat nak mukim kat situ. Dia hanya ada beberapa hari untuk cuti, hari raya, dia nak ziarah. Dia tak ada niat nak mukim. Selama mana dia ada niat nak musafir tu,
Dia duduk situ berapa hari pun dia terus terus qasah. Ya. Ustaz, macam kita kursus 3-4 bulan kita musafir lagi atau Di sini ada pertanyaan, kalau kita pergi kursus, ya, kita pergi jauh-jauh, kita pergi kursus, ya, bila kita sampai, adakah kita musafir atau kita bermukim? Ya, sekali lagi sebenarnya saya tak nafikan bahawa ini bila masuk bab ni, bab solat qasar jamak ni, ada banyak perbincangan di kalangan ulama, ya, tentang mazhab-mazhab. Ada 3 hari, yang lebih 4 hari, 15 hari, beza-beza, ada pendapat-pendapat, ya. Oh, jangan dikira hari masuk, hari dikeluar, perincian-perincian macam tu. Tapi akhirnya sebenarnya perincian-perincian macam ni tak ada asas dalam sunnah. Sunnah tak memperincikan, ya. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salah. Dan jika kamu bermusafir, ya, Allah kata, dan jika kamu bermusafir, maka tidak ada halangan untuk kamu mengkasarkan solat kamu. Jadi kita lihat Allah kata dan jika kamu musafir. Jadi itu sebenarnya kriteria dia. Kita pergi ke satu tempat, selagi mana kita tak ada niat untuk nak mukim kat situ, kita boleh kasar. Kita boleh kasar, kita musafir, ya. Kita ambil kursus ke apa, kita ada niat nak mukim, kita kena jawab diri sendiri, ya. Ya, kita ambil kursus, ya, lama, 3 hari, 3 bulan, 4 bulan, tapi kita nak mukim tak kat situ, ya. Maknanya kita nak menetap kat situ, ya. Niat kita, sebenarnya niat kita sebenarnya kita datang sini sementara je untuk kursus je. Lepas ni kita akan balik, ya. boleh kita jamak? Jamak sebenarnya lagi open, lagi mudah. Jamak sebenarnya ketika musafir, bukan, ketika mukim pun boleh jamak. Ini ada perincian-perincian dia lah. Tak menafikan bahawa mazhab kata lain, tapi kita sentiasa kembali pada sunnah. Bahawa Ibn Abbas kata Rasulullah pernah jamak, ya, antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak ketika di Madinah, ya. Jadi jamak, kalau ada susah, ada kesukaran, kita boleh jamak. Kalau musafir memang boleh jamak, ya. Musafir boleh jamak dan boleh qasar, ya. Classify musafir, and some say distance, some say your niat that you are packing, you're going for travelling, then you are musafir. Ya, yalah, ini semua perincian. Kadang-kadang yalah kita menjadi keliru, ya. Bila masa kita, berapakah jarak yang kita dah lepas, kita dikira musafir, ya. Kita lihat dalam mazhab kata kena 86 km kurang lebih, 86 km pun sekali lagi tidak ada asas, ya, dalam syarak, ya. Dalam sunnah, dalam perjalanan Rasulullah, kita mendapati bahawa apabila Rasulullah keluar daripada Bandar Madinah pada zaman Rasulullah dulu adalah kawasan Masjid Nabi hari ini. Itu yang lantai warna putih kat luar tu. Itu Baqi' tu dah luar Madinah. Baqi' hari ni, Baqi' kat tengah-tengah Madinah. Zaman Rasulullah Baqi' dulu dah keluar Madinah, ya. Itu dah tak ada orang tinggal kat situ dah. Itu orang yang meninggal je tinggal situ, kan. Jadi apabila Rasulullah keluar daripada Madinah, apabila Rasulullah sampai ke apa namanya, Dzulhulaifah, miqat ahli Madinah, ya, jemaah kita pakai ihram kat situ. Itu berapa jauh tu? Sampai dah pergi umrah haji, sampai kat miqat Dzulhulaifah, atau dipanggil Bi'r Ali tu. Dan 5 km je. 5 km. Sampai kat miqat tu Rasulullah dah qasar. Jadi macam mana pula, ya, yang 86 km tu? Rasulullah sampai 5 km tu Rasulullah dah qasar, ya. Jadi itulah dia. Jarak tu sebenarnya tak ada, ya. Tapi itulah, tinggal lagi macam mana kita nak klasifikasi kita ni musafir tak musafir. Ini dia sebenarnya akhirnya kembali kepada uruf. Uruf maknanya keamalan masyarakat, atau orang kata pegangan masyarakat. Masyarakat tu anggap dia ni musafir ke mukim. Orang ni orang sini ke orang luar. Itu dia, ya. Ini tak ada kriteria yang khusus, ya. Tapi itulah perlu kepada kefahaman, ya. Antaranya ialah itulah dia yang sebut tadi, dia buat packing, buat barang, dia keluar, ya, sebab dia tak nak balik rumah, sebab dia akan bermalam, ya. Biasanya kalau kita bermalam, kita pergi ke suatu tempat, kita bermalam di situ, itu musafir sebenarnya. Kerana kalau kita memukim, kau apa kita nak duduk di situ?
Buat apa nak sampai bermalam kat situ? Buat apa kita nak check in hotel, nak cari hotel, homestay, apa benda? Kalau bukan kerana kita musafir, kan? Ada orang pergi ke pasar, lepas tu duduk tinggal kat apa? Tak ada, kan? Jadi itu semua petunjuk bahawa kita bermusafir, ya. Kalau orang datang kat kita, tanya kat kita, datang, balik kampung, malam ni tidur mana? Kalau dia tanya malam kita tidur mana, itu maknanya musafir lah tu, kan? Pergi Putrajaya balik. Ya. Pergi Putrajaya. Some anggap pergi Putrajaya is musafir. Ada tak orang kita pergi ke Putrajaya, nanti malam nanti tidur mana? Ada. Kalau ada, maknanya kita musafir. Kalau tak ada, kau ni nak tidur Putrajaya buat apa? Baliklah, kan? Itu maknanya kita bukan musafir. Ini petunjuk. Ini maksud uruf. Kalau kita dah macam ni, dah dijelaskan macam ni pun kita tak faham, aku musafir ke tak musafir. Okeylah, kiralah 86 km tu. Kalau 86 km je, dah confirm awak musafir. Kalau dah 80 km pun musafir, itu tak payah solat pun, itu orang dah. Boleh insyaAllah. 80 km itu adalah kata putus lah. Ini masalah kalau kurang 80 km. Kita nak kata sebenarnya kurang 80 km pun dah boleh kasar sebenarnya. 86 kita tu tak ada, Nabi tak kata macam tu, sahabat tak ada kata macam tu. Tapi kalau ada lebih, memang sepakat ni musafir, ya. Boleh insyaAllah. Baik, saya kira kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.